warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang bersih ini dapat kita bertemu lagi dalam tazkirah ringkas. Pada pagi ini kita pilih tajuk yang berkaitan dengan keadilan mengenai dengan pemimpin yang adil. Hadis rujukan hadis daripada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi muka surat 313. Hadisnya yang berbunyi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas tempat jalan yang tinggi daripada cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka yang berlaku adil dalam menetapkan keputusan keluarga mereka dan jawatan yang mereka pegang. Jadi maksud hadis ini dengan ringkasnya, maksudnya ialah kelebihan sifat adil dalam kepimpinan akan mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahawa sifat adil ni merupakan satu sifat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil. Dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil, untuk mentadbir alam ini dalam keadaan menentukan di dalam keadilan. Lebih-lebih lagi kita sebagai pemimpin yang kecil, iaitu pemimpin kepada keluarga kita, maka kita hendaklah berlaku adil kepada isteri kita, berlaku adil kepada anak-anak di bawah jagaan kita, dan juga berlaku adil kepada ahli keluarga kita. Seterusnya berlaku adil kepada jiran-jiran kita. Itulah yang dikatakan Islam. Maksudnya Islam itu menjaga keadilan seluruh umat manusia. Walaupun manusia itu bukan daripada kalangan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita supaya berlaku adil kepada semua manusia. Contohnya kita katakan berlaku adil kepada keluarga kita, iaitu kepada isteri kita dan juga kepada anak-anak kita. Jadi berlaku adil ini maksudnya melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, kepada keluarga kita. Contohnya suami hendaklah berlaku adil kepada isteri, iaitu contoh yang paling mudah, iaitu hendaklah dia memberi nafkah kepada isterinya. Sebagai pemimpin keluarga, hendaklah berlaku adil kepada isteri, memberi nafkah kepada isterinya semampu yang ia dapat, memberi nafkah itu kepada isterinya. Tapi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita tambah lagi kita katakan PKP kita ni sampai 18 hari bulan ini, maka tentulah banyak masalah dalam hal urusan nak memberi nafkah ini, lebih-lebih lagi kepada suami yang dah tak ada kerja, yang susah untuk mendapat pendapatan dan sebagainya. Maka dalam hal ini kita berusahalah semampu yang kita boleh. Dan kepada isteri juga harus diberi perhatian bahawa hendaklah kita berjimat-jimat dalam urusan menjaga nafkah ini. Kadang-kadang walaupun dalam keadaan yang macam ini, maka kita hendaklah berjimat cermat. Sebab dalam musim yang begini, maka kita nak berjimat. Janganlah kita belanja mewah seperti mana kita sebelum zaman COVID hari itu, kan? Jadi hendaklah kita berjimat cermat supaya keadaan ini dapat menstabilkan di antara nafkah yang sepatutnya dibagi oleh suami kepada kita, hendaklah kita gunakan dengan yang terbaiknya. Jadi hendaklah berjimat-jimat. Ini bagi isteri lah maksudnya.
Tapi walau bagaimanapun sebagai seorang suami, maka hendaklah dia berusaha ke arah untuk memberi nafkah kepada isterinya yang seadil-adilnya. Okey, berkaitan dengan itu juga, maka kita ambil lagi satu hadis yang berkaitan bahawa sifat adil ini juga merupakan sifat yang tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iaitu dia sifat ini merupakan sifat yang harus, yang wajib ada kepada seorang pemimpin, dan di mana seorang pemimpin itu akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi hadisnya yang bermaksud Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya daripada Nabi SAW baginda bersabda, 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Antaranya ialah pemimpin yang adil. Itu al-imamul adil. Jadi maksud hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa kelebihan adil dalam kepimpinan itu akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, iaitu di padang mahsyar. Maka di mana mereka ini akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada masa itu tidak ada perlindungan yang lain yang boleh diberi melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh rujuk hadis ini dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi muka surat 313. Jadi jelas hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa untuk mendapat kita katakan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, maka hendaklah kita menjadi seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang adil. Jadi pemimpin dalam segala urusan, mungkin pemimpin keluarga seperti mana yang disebutkan tadi, mungkin pemimpin masyarakat sebagai ketua kampung, itu juga sebagai pemimpin yang kita katakan menjadi pemimpin negara, dengan sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, maka hendaklah kita berlaku adil kepada rakyat kita. Mudah-mudahan ianya akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, iaitu di mana kita ditempatkan di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat saya bacakan 2 hadis pada pagi ini sebagai tazkirah ringkas kepada kita untuk menjadikan kita sebagai insan yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam sebagai diri kita sebagai seorang pemimpin, ini sekurang-kurangnya pemimpin keluarga kita, ataupun paling tidak ialah pemimpin kepada diri kita sendiri, iaitu hendaklah kita berlaku adil ke atas diri kita. Apa dia keadilan yang kita harus lakukan ke atas diri kita, iaitu hendaklah kita sentiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya semayang sehari semalam 5 waktu. Maka itu Allah telah tetapkan kepada kita. Maka kalau kiranya kita tidak melaksanakan solat sehari semalam 5 waktu ini, maka kita tidak berlaku adil ke atas diri kita. Maka jadi ini kita telah telah memungkari janji yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk supaya kita ni sentiasa berlaku adil ke atas diri kita. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ianya dapat beri pencerahan kepada kita, dapat meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.